Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang kata UMNO pada ketika ini sedang dalam kehancuran. Ada yang kata UMNO pada ketika ini bakal hancur. Pemimpin-pemimpin, ahli-ahli bawahan semuanya sedang bergaduh. Hanya tinggal tunggu meletusnya peperangan. Ada yang berkata begitu. Seperti yang kita tahu, Barisan Nasional UMNO telah menggugurkan beberapa menteri-menteri dan termasuk timbalan menteri dan juga pemimpin-pemimpin besar yang berpengaruh. Ada yang tak puas hati dengan apa yang diputuskan oleh Zahid Hamidi. Ada yang protes, ada yang sabotaj, bilik gerakan ditutup, dan sudah pasti ini berita yang sedih, berita yang duka cita bagi Zahid Hamidi, bagi top 5 UMNO. Bercakap tentang top 5 UMNO, KJ yang pada ketika ini telah diletakkan di Parlimen Sungai Buloh, manakala Muhammad Hasan telah mengambil tempatnya, dan kini Tengku Zafrul pula, Menteri Keuangan Malaysia, BN telah meletak Tengku Zafrul di Kuala Selangor. Jadi di bawah, selepas itu bila berita itu sudah sampai ke tempat Zulkifli pula tidak jadi tarik diri. Beliau ingin berlawan dengan Tengku Zafrul. Dalam pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, ada satu kenyataan yang mengatakan pemimpin yang bertanding selepas digugurkan, yang bertanding di parlemen yang sama menentang BN, akan dikenakan tindakan dan tidak sepatutnya. Mereka telah melanggar pelembagaan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan daripada Majelis Tertinggi UMNO. Ada yang mengatakan pemimpin yang digugurkan ini yang bertanding di parlemen yang sama tetapi di bawah parti lain adalah melanggar pelembagaan undang-undang. Ada yang berkata begitu. Jadi tuan-tuan dan puan, adakah ini benar-benar kehancuran untuk Barisan Nasional untuk UMNO? Hari ini selepas kita melihat ataupun selepas kita mendengar UMNO dilabel hancur pada ketika ini, kehancuran UMNO, adakah Zahid Hamidi akan letak jawatan? Selepas berkenaan dengan siasatan surat aku janji yang dipalsukan, itu pun kita tidak tahu siapa yang palsukan, sama ada Kem Ismail Sabri yang palsukan ataupun calon-calon ini yang digugurkan. Sebab ramai yang tak puas hati dengan keputusan Zahid Hamidi yang telah menggugurkan calon-calon ternama ini. Ramai pengundi, ramai penyokong Barisan Nasional yang lari tidak menyokong Barisan Nasional sebab calon-calon yang mereka sanjungi, yang mereka harapkan untuk bertanding di parlimen yang mereka sepatutnya bertanding, yang mereka harapkan itu tidak bertanding, digugurkan pula. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati dengan rasa tidak puas hati rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan, selepas ini terjadi, selepas Zahid Hamidi pula terlibat pula dengan kes baru-baru ini, kes mahkamah, kalau saya tidak salah berkenaan dengan LCS, beliau mungkin bakal disiasat. Jadi tuan-tuan dan puan, setelah ramai yang tahu dan juga Zahid Hamidi sendiri tahu beliau ini mempunyai kes mahkamah, ada pula kata Zahid Hamidi layak jadi Perdana Menteri. Saya rasa pelik lah tuan-tuan dan puan, saudara-saudari semua dan semua yang menonton video pada ketika ini, pada hari ini. Kamu tak rasa pelikkah Zahid Hamidi dikatakan layak untuk menjadi Perdana Menteri? Bahkan untuk komen-komen yang lain, di sisi yang lain, saya tidak tahu yang komen ini penyokong Zahid ataupun pembangkang, tapi saya rasa sudah pasti pembangkang ataupun hanya netizen yang buat komen, yang mengatakan selepas PRU 15 Zahid Hamidi letak jawatanlah, bersaralah Zahid Hamidi selepas PRU 15. Anda tidak layak lagi menjadi pemimpin politik, tidak layak lagi memimpin Barisan Nasional, memimpin UMNO. Sebab UMNO ini kotor gara-gara
pemimpin-pemimpinnya yang kotor. Matlamat UMNO sebenarnya baik, ada yang kata begitu. Tapi matlamat mereka baik, tetapi pemimpin-pemimpin ini telah merosakkan nama UMNO BN sendiri. Seperti yang kita lihat, KJ orang kata dia baik, Ismail Sabri pun baik, Tengku Safrul Barisan Nasional pun bagus juga, ada yang kata begitu. Jarang kita dengar perkara buruk tentang mereka. Tetapi bila kita bercakap tentang Presiden Zaid Hamidi, pertama kali saya dengar nama Zaid Hamidi, saya ingat kes Mahkamah. Tapi tuan-tuan dan puan, saya tidak cakap yang Zaid Hamidi tidak layak. Ada sesetengah pihak, sesetengah rakyat Malaysia, dan sudah pasti penyokong Zahid menyokong Zahid. Beliau memang menyanjungi Zahid untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan, selepas PRU 15, andai kata Barisan Nasional menang, UMNO menang, adakah jaminan untuk Ismail Sabri Yaakob menang menjadi Perdana Menteri? Baru-baru ini ada berita daripada Malaysia Kini yang mengatakan, tak salah Zahid jadi Perdana Menteri jika bebas kes mahkamah, kata MIC. Calon Barisan Nasional Parlimen Batu, Kohilan Pillai berpendapat bahwa adalah tidak salah jika Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi diangkat sebagai Perdana Menteri sekiranya Barisan Nasional menang pada PRU ke-15. Dirinya bebas daripada segala pertuduhan di mahkamah, itu sekiranya. Selain itu, Kohilan yang juga adalah naib Presiden MIC, ini akan menjadi kenyataan sekiranya majoriti ahli parlimen bersetuju melantik dia sebagai Perdana Menteri. Katanya, tidak seperti Pakatan Harapan, calon Perdana Menteri bukan fokus utama Barisan Nasional. Kita tak perlu terlibat dalam permainan menentukan siapa Perdana Menteri. Objektif utama kita adalah menentukan kerajaan yang terbaik. Betul, kita memang menentukan kerajaan yang terbaik. Kita memang berharap pemimpin yang baik pada masa akan datang. Tapi tidak semua yang akan naik itu akan diharap oleh sesetengah pihak. Misalnya di PKR, ramai kata Anwar Ibrahim bakal jadi Perdana Menteri. Tapi apa akan berlaku jika dia kalah di Tambun? PH tidak ada alternatif lain, pilihan kedua dan juga ketiga. Sebab itu saya kata pengundi kena fikir, kerajaan mana yang boleh membawa kestabilan yang dikehendaki rakyat. Dalam Barisan Nasional pula, kita mempunyai Ismail Sabri Yaakob yang pertama sebagai calon Perdana Menteri seperti yang telah dipersetujui dalam Majelis Kepimpinan Tertinggi UMNO dan Barisan Nasional. Kita juga ada Tokmat, Timbalan Presiden Muhammad Hassan, dan juga Ahmad Zahid, dan sesiapa pun boleh jadi Perdana Menteri. Tapi dalam Barisan Nasional sudah dipersetujui bahwa jika Barisan Nasional menang PRU 15, yang akan menjadi Perdana Menteri adalah Ismail Sabri. Dalam kes mahkamah, nanti jika Ahmad Zahid dibebaskan dan jika Zahid diangkat sebulat suara calon presiden parti dalam pemilihan parti UMNO dan diletakkan sebagai presiden parti sekali lagi, maka dialah Perdana Menteri dan itu tak salah. Lagipun jika seorang Perdana Menteri tidak disukai rakyat, akan datang Perdana Menteri lain. Sebelum ini, UMNO kekal dengan keputusan melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang. Namun, kata Zahid lagi, kuasa melantik Perdana Menteri tetap merupakan kuasa mutlak yang di Pertuan Agong mengikut perkara 40 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Pelembagaan Persekutuan. Sekali lagi, namun kata Zahid lagi, kuasa untuk melantik Perdana Menteri tetap merupakan kuasa mutlak yang di Pertuan Agong mengikut perkara 40 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Pelembagaan Persekutuan. Penganalisis politik juga berpendapat kedudukan Ismail Sabri sebagai poster boy Barisan Nasional bukan jaminan bahwa dia akan dilantik semula ke jawatan itu selepas PRU 15. Jadi tuan-tuan dan puan, selepas kita mengetahui apa yang berlaku di dalam UMNO, apa yang berlaku di dalam Barisan Nasional pada ketika ini, adakah Zahid Hamidi perlu bersara dari politik atau bersara sebagai presiden letak jawatan? Apa komen Anda? Dan jika Barisan Nasional menang, adakah beliau ini layak untuk menjadi Perdana Menteri? Ataupun Anwar lagi layak, ataupun Ismail Sabri lagi layak, Muhyiddin Yassin mungkin? Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info ataupun episode seterusnya PRU 15. Terima kasih Malaysia.